Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar semua? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat sentiasa. InsyaAllah pada hari ini saya akan menjalankan PDPR Pendidikan Islam tahun 2 yang bertajuk Kenali Sifat-Sifat Allah. Okey, baik. Sebelum itu marilah kita lihat apakah objektif pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Okey, yang pertama, murid boleh menyenaraikan 20 sifat-sifat Allah. Dan objektif yang kedua, murid dapat menyatakan maksud sifat-sifat Allah. Baik. Hukum mengenali sifat-sifat Allah. Apa hukum dia? Hukum dia adalah wajib. Okey, sebenarnya berapakah sifat-sifat Allah ini? Siapa yang tahu? Okey, kalau tak tahu, saya nak tunjuk satu video nyanyian lagu kumpulan nasyid paling popular di Malaysia, iaitu Raihan. Okey, marilah kita dengar sama-sama. Siapa yang tahu boleh ikut sekali. Okey. Raihan sifat 20. Allahu Allahu Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Hayya narku sifat Allah, hayya na'rif wahdaniyatah, hayya narku sifat Allah, hayya na'rif wahdaniyatah. Allah wujud qidam baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah, qudrah iradah ilmun hayyun sama' basar, kalam qadiran muridan, aliman hayyan sami'an basiran, mutakalliman. Allah wujud qidam baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah, qudrah iradah ilmun hayyun sama' basar, kalam qadiran muridan, aliman hayyan sami'an basiran, mutakalliman. Okey, baik. Daripada nyanyian lagu nasyid tadi, siapa yang kira dia boleh tahu sifat-sifat Allah ada 20. Okey, yang pertama. Sifat yang pertama adalah wujud. Itu bererti ada. Yang kedua, kidam, iaitu sedia. Okay, yang ketiga, baqa', iaitu kekal. Yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadisi, iaitu bersalahan dengan yang baharu. Seterusnya, qiyamuhu binafsih, iaitu berdiri dengan sendirinya. Seterusnya adalah wahdaniyah, iaitu esa. Qudrah, berkuasa. Iradah, berkehendak. Ilmun, mengetahui. Hayat, hidup. Sam'un, mendengar. Basarun, melihat. Kalamun, berkata-kata. Kaunuhu qadiran, iaitu berkeadaannya berkuasa. Kaunuhu muridan, iaitu berkeadaannya berkehendak. Seterusnya, kaunuhu aliman, iaitu berkeadaannya mengetahui. Kaunuhu hayyan, maksudnya berkeadaan hidup. Kaunuhu sami'an, berkeadaannya mendengar. Kaunuhu basiran, berkeadaannya melihat. Dan yang terakhir sekali, iaitu kaunuhu mutakalliman, iaitu berkeadaannya berkata-kata. Tak faham? Okay, saya akan jelaskan dengan lebih lanjut pada slide ini. Okay, yang pertama, sifat Allah yang pertama adalah wujud, bermaksud ada. Wujudnya Allah itu bukan kerana adanya mengadakannya,
atau menciptakannya, tetapi Allah itu wujud dengan zatnya yang sendiri. Dia berbeza dengan manusia. Manusia wujud kerana apa? Kerana Allah yang menciptakan kita. Tetapi Allah, tiada siapa yang ciptakannya, tiada siapa yang tahu siapa yang ciptakannya. Allah itu wujud kerana dengan zatnya sendiri. Dalil nakli sifat wujud. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Maksudnya, Allah lah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Dalam ayat Quran ni kita boleh lihat Allah ciptakan langit ini, Allah ciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari sahaja. Sebab itulah Allah wujud. Seterusnya, sifat Allah yang kedua adalah kidam. Kidam tu adalah maksud dia sedia. Apa yang sedia? Sifat Allah ini menandakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta lebih dahulu ada dan mendahului daripada seadanya semesta alam dan isinya yang dia ciptakan. Maknanya sebelum Allah ciptakan langit, bumi, manusia, haiwan, tumbuhan, Allah ni dah ada. Macam tu. Dalil nakli sifat kidam. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Maksud dia, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Seterusnya, sifat Allah yang ketiga. Baik, mana? Sifat Allah yang ketiga adalah baqa'. Apa makna baqa'? Baqa' ini bermaksud kekal. Kekal. Allah kekal dan abadi selamanya. Kekalnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkesudahan. Contoh, kita lihat haiwan. Haiwan dia ada mati. Manusia sampai masa kita akan mati. Tetapi kalau Allah tidak akan mati. Dia kekal selama-lamanya. Dalil nakli sifat baqa', kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap sesuatu akan binasa lenyap kecuali zatnya, iaitu Allah. Surah Qasas ayat 88. Seterusnya, sifat Allah yang seterusnya adalah mukhalafatuhu lil hawadis. Apa makna dia? Bersalahan dengan yang baharu. Apa tu? Mukhalafatuhu lil hawadis ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berbeza dengan hasil ciptaannya. Maknanya, contoh dia berbeza. Contoh, Allah ciptakan manusia. Manusia ada mata, ada tangan 2, ada kaki 2. Contoh kalau binatang ada ekor. Tapi kalau Allah ni, kita tak tahu. Allah tak sama dengan manusia. Dalil nakli sifat mukhalafatuhu lil hawadis, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dalam ayat Quran ni Allah dah kata tiada apa-apa pun yang sama dengan Allah. Seterusnya, qiyamuhu binafsih, iaitu berdiri dengan sendirinya. Apa tu berdiri dengan sendiri? Dia berdiri akan kaki ke? Bukan. Allah Subhanahu Wa Taala itu berdiri dengan zat sendirinya tanpa memerlukan bantuan yang lain. Kewujudan Allah itu ada dengan sendirinya. Tidak ada yang mengadakannya atau menciptakannya. Contohnya, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam semesta ini kerana kehendaknya sendiri, tanpa meminta pertolongan kepada sesiapa pun. Maksudnya, berdiri dengan sendiri adalah Allah. Dia apa-apa yang dibuat, semua dia buat sendiri tanpa meminta pertolongan daripada sesiapa. Contoh manusia lahir, kita perlukan pertolongan daripada ibu bapa untuk jaga kita. Tapi Allah tak. Allah dia buat semua secara
sendirian. Okey, dalil nakli sifat qiyamuhu binafsih. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Okey, maksudnya sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Surah Al-Ankabut ayat 6. Maknanya dalam ayat ini Allah tidak memerlukan sesuatu pun dari alam semesta ini. Okey, seterusnya wahdaniyah. Apa makna wahdaniyah? Kalau dalam bahasa Arab, wahid. Wahid itu adalah satu. Tetapi wahdaniyah ini adalah bererti esa. Apa maksud esa? Okey, kita baca. Semua sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan sifat-sifat yang ada pada makhluknya, seperti marah, malas dan sombong. Dan perbuatan Allah akan sesuatu tidak dicampuri oleh apa-apa pun perbuatan makhluk dan tanpa memerlukan proses atau perjalanan waktu. Allah Subhanahu Wa Taala berbuat sesuatu kerana kehendaknya sendiri, tanpa ada yang menyuruh dan melarangnya. Maksud wahdaniyah ini adalah esa, iaitu Allah kalau dia nak buat apa, dia akan buat. Faham? Okey, dalil nakli sifat wahdaniyah. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Okey, seandainya di langit dan di bumi ada tuhan-tuhan selain Allah, nescaya langit dan bumi akan rosak. Faham tak maksud ayat ni? Maknanya kalau ada dua Tuhan, ada Tuhan di bumi ini, apa akan jadi? Bumi ini akan huru-hara. Contohnya dalam kalau kita bawa kereta, ada berapa orang pemandu? Seorang je kan? Apa akan jadi kalau ada dua orang pemandu? Seorang nak ke kanan, seorang nak ke kiri. Nanti kita tu tak boleh gerak. Sama juga dengan Allah. Allah ni ada satu je. Okey, seterusnya Qudrah, iaitu berkuasa. Okey, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas segala sesuatu itu adalah mutlak. Tidak ada batasnya dan tidak ada yang membatasi, baik terhadap zatnya sendiri maupun terhadap makhluknya. Berbeza dengan kekuasaan manusia yang ada batasnya dan ada yang membatasi. Maknanya Allah ni berkuasa mutlak. Tak ada seorang pun boleh lawan dia. Sebab apa? Sebab tiada Tuhan lagi, tiada Tuhan lain. Dia seorang je. Jadi Allah ni berkuasa mutlak. Okey, dalil nakli sifat qudrah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maksudnya sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Surah Al-Baqarah ayat 20. Okey. Next. Sifat Allah seterusnya adalah iradah, iaitu berkehendak. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam beserta isinya atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lain atau campur tangan dari sesiapa pun. Segala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki pasti akan terjadi. Begitu juga pada segala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak kehendaki, pasti tidak akan terjadi. Okay, maksudnya di sini kalau Allah tu nak, dia akan buat. Okay, dalil nakli. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Okay. Seterusnya, sifat Allah seterusnya adalah ilmun, iaitu mengetahui. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki pengetahuan, kepandaian yang sangat sempurna. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala tidak terbatas dan tidak pula dibatasi. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta, baik yang nampak maupun yang gaib. Bahkan apa yang dirahsiakan di dalam hati manusia sekalipun. Maknanya Allah ni dia mengetahui segala-galanya di alam semesta ini. Dia tahu apa? Dia tahu ilmu sains, matematik, semua dia pandai. Malah perkara yang akan berlaku masa akan datang pun dia akan tahu. Dia tahu
perkara yang sebelum pun dia lagi tahu. Okey, dalil nakli sifat ilmu. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Hadid ayat 3. Okay, next. Okay, hayat, iaitu hidup. Okay. Hidupnya Allah, tidak ada yang menghidupkannya melainkan hidup dengan zatnya sendiri, kerana Allah maha sempurna, berbeza dengan makhluk yang diciptakannya. Okay. Allah ni hidup, dia tak ada ibu bapa, tak ada ibu, tak ada ayah, dia hidup sendiri. Macam manusia, macam alam-alam lain, dia kena ada induk dia. Contoh manusia kena ada ibu dan ayah, barulah kita boleh hidup. Tapi Allah tidak. Allah hidup dengan zatnya sendiri. Okay, dalil nakli sifat hayat. Wa tawakkal 'alal hayyil lazi la yamut. Maksudnya, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati. Lagi satu, Allah tidak akan mati. Dan manusia, apa-apa ciptaan dia akan mati. Contohnya manusia semua akan mati. Okay, next. Sam'un, mendengar. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala mendengar setiap suara yang ada di alam semesta ini. Tidak ada suara yang terlepas dari pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun suara itu lemah atau perlahan, seperti suara bisikan hati dan jiwa manusia. Allah ni dengar, Allah ni maha mendengar. Dia akan mendengar segala-galanya. Contoh, kalau kita bercakap dalam hati pun Allah akan mendengar. Contoh, kalau kita berdoa, kalau kita berdoa dalam hati, insya-Allah Allah akan mendengar. Sebab apa? Sebab Allah maha mendengar. Okay, dalil nakli sifat sama. Wallahu huwas samiul alim, dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Okay, seterusnya sifat basar, iaitu melihat. Tadi mendengar, sekarang melihat. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Penglihatan Allah bersifat mutlak, iaitu tidak dibatasi oleh jarak, jauh atau dekat, dan tidak dapat dihalangi oleh dinding, tipis atau tebal. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, kecil maupun besar, sama ada boleh dilihat atau tidak boleh dilihat oleh manusia, pasti semuanya dilihat oleh Allah. Okay, Allah ini maha melihat apa yang kita letak. Kalau apa-apa segala benda yang dalam dunia ni, Allah akan dapat lihat. Contoh, kalau pencuri, dia nak curi tu, dia mesti lihat semua orang kan. Kalau tak ada, baru dia akan mencuri. Tapi walaupun orang lain tak tahu, tapi Allah maha melihat. Okay, dalil nakli sifat basar. Wallahu bima ta'maluna basir. Maksudnya, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Apa-apa yang kita buat di dalam dunia ini, Allah akan melihat. Okay, next. Kalamun, iaitu berkata-kata. Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tanpa menggunakan alat-alat pembantu dalam bentuk apa pun, kerana sifat kalam Allah sangat sempurna. Sebagai bukti adalah adanya wahyu Allah berupa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul sebelum Nabi Muhammad. Ini sifat kalamun, berkata-kata. Ada orang pernah tanya saya, saya tak pernah dengar pun Allah berkata-kata. Memanglah kita tak pernah dengar. Sifat kalam Allah ni, sifat berkata-kata Allah ni, dia bukan sama macam manusia. Allah berkata-kata macam mana? Allah berkata-kata dengan menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu merupakan kata-kata Allah. Okay, dalil nakli sifat kalam. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berkata kepada Musa dengan satu perkataan yang jelas, iaitu surah An-Nisa ayat 164.
Okey, baik. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah saya akan teruskan mengajar pada minggu hadapan. Baik, sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.